Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah ASEAN sedang beralih kepada sekular ekonomi dan mengalu-alukan perkongsian amalan terbaik dalam G20 termasuk melalui dialog kecekapan sumber G20 G20's Resource Efficiency Dialogues. Justru Baginda bertitah penglibatan belia dalam penggubalan dasar adalah penting sebagai pemimpin masa depan dan pewaris planet ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia selaku Guest of the Chair juga mengetengahkan bahawa pemeliharaan dan pelindungan alam sekitar memerlukan bukan sahaja pendekatan seluruh negara tetapi juga pendekatan seluruh dunia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah pada sesi kedua sidang kemuncak G20 yang telah berlangsung di Pusat Persidangan La Nuvola, Republik Itali. Sesi kedua sidang kemuncak G20 yang memberi tumpuan kepada perubahan iklim dan alam sekitar dimulakan dengan ucapan pembukaan daripada Perdana Menteri Republik Itali selaku pengerusi sidang kemuncak G20 2021. Dalam titah, Baginda juga menekankan semula komitmen ASEAN dalam COP26 untuk melaksanakan UNFCCC dan Perjanjian Paris dan menyeru negara maju untuk menyokong pengukuhan tindakan penyesuaian dan mitigasi oleh negara-negara membangun melalui kewangan, pembangunan dan pemindahan teknologi serta pembinaan kapasiti. Pada sesi ketiga sidang kemuncak G20, Kebawah Duli Yang Maha Mulia selaku Guest of the Chair bertitah bahawa kemajuan dalam merealisasikan agenda 2030 secara sepenuhnya telah terjejas disebabkan pandemik COVID-19. Oleh itu, wabak berkenaan titah Baginda perlu ditangani untuk memajukan usaha-usaha mengenai SDG. Sifat cross-sektoral matlamat dan sasaran tegas Baginda memerlukan sokongan nasional serta kerjasama serantau dan antarabangsa. Baginda seterusnya mengongsikan bahawa ASEAN menubuhkan inisiatif SHIELD untuk meningkatkan kesiapsiagaan rantau ini terhadap krisis masa depan serta untuk membantu ASEAN memenuhi sasaran SDG. Sesi ketiga sidang kemuncak G20 yang memberi tumpuan kepada perkembangan mampan dimulakan dengan ucapan pembukaan dari Perdana Menteri Republik Itali selaku pengerusi sidang kemuncak G20 2021. Pada penghujung sidang kemuncak tersebut, para pemimpin G20 telah meluluskan G20 Rome Leaders Declaration. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat meninggalkan Rom, Republik Itali selepas menghadiri sidang kemuncak G20. Sebelum berangkat meninggalkan Hotel Persemayaman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Fiumicino, Rom bagi menyembahkan selamat berangkat Puan Yang Terutama Datin Paduka Malai Hajah Halimah binti Malai Haji Yusof, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Itali yang menetap di Paris. Republik Itali menjadi tumpuan dunia semasa berlangsungnya sidang kemuncak G20. Dengan tema People, Planet, Prosperity, mesyuarat tersebut menghimpunkan para pemimpin negara-negara ahli G20, para tetamu dan organisasi-organisasi antarabangsa. Kita saksikan detik-detik bersejarah sepanjang mesyuarat tersebut berlangsung dalam sorotan peristiwa sidang kemuncak G20.
Sultan, il primo ministro del Brunei Darussalam e presidente di turno dell'ASEAN. Darussalam wa murafiqihi jaliban likulli khair wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah. Satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmat Allah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 86 tahun yang telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh kes dicuci rahmat dan ditempatkan bersama para solihin. Sementara itu, 116 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam membawa jumlah keseluruhan kes kepada 13,246 orang.
terdapat 19 tambahan kes-kes baru kepada 7 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 6 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 61 kes. Kesemua kluster-kluster baru ini ialah merupakan kluster kediaman, di mana 2 daripadanya ialah kluster Temasek Construction Project dan kluster Astal Engineering Staff House adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 6 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster Eden Garden Contractor, kluster 4761, kluster 7176, kluster 7290, kluster 7387 dan kluster 7591. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif ialah 170 kluster. Dalam pada itu terdapat 36 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 213 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 11,502 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,654 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 6 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan atau artificial ventilation, dengan 2 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan heart-lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, 13 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 2,573 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 507,527 ujian. Menteri Kesihatan juga mengongsikan pada 31 Oktober 2021, seramai 627 orang menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 353,041 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19 iaitu 82.1% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 255,022 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 iaitu 59.3% daripada jumlah penduduk negara. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak akan dijalankan seperti berikut. Klinik Kesihatan Kampung Bolkiah pada Selasa 2 November 2021 dari jam 9 pagi sehingga 2.30 petang. Khusus untuk penduduk Kampung Bolkiah A dan B dan kawasan persekitaran di Mukim Sungai Kebun dan sekitarnya. Pusat Kesihatan Sungai Liang selama 2 hari bermula Rabu 3 November hingga Khamis 4 November 2021 dari jam 9 pagi sehingga 2.30 petang. Khusus untuk penduduk Mukim Liang dan sekitarnya. Pusat Kesihatan Pangkalan Batu pada hari Jumaat 5 November dari jam 9 pagi hingga 12.30 hari dan Ahad 7 November 2021 dari jam 9 pagi sehingga 2.30 petang. Khusus untuk penduduk di Mukim Pangkalan Batu dan kawasan sekitarnya. Manakala perkhidmatan vaksinasi ke rumah-rumah akan dijalankan pada hari Khamis 4 November 2021 mengikut senarai yang disediakan oleh Ketua Kampung. Penduduk setempat yang ingin mendapatkan suntikan COVID-19 bolehlah datang terus secara walk-in dengan membawa kad pengenalan ataupun pasport serta kad atau nombor BRUHIMS jika ada. Bagi mereka yang tidak mampu untuk hadir sendiri ke pusat-pusat kesihatan berkenaan disebabkan masalah kesihatan atau kesukaran bergerak, mereka boleh mendaftar atau didaftarkan melalui Ketua Kampung bagi urusan vaksinasi di rumah masing-masing. Menteri Kesihatan juga menjelaskan setakat ini 30 jenis kit ujian COVID-19 antigen rapid test ART telah mendapat kelulusan untuk digunapakai di negara Brunei Darussalam.
Syarikat-syarikat yang ingin memperolehi kit ujian art untuk dijual kepada orang ramai, senarai tersebut juga boleh didapati di laman web Kementerian Kesihatan. Seterusnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberadaan kes-kes positif yang dikesan di negara ini, Kementerian Kesihatan ingin mengongsikan sedikit hasil penelitian yang telah dijalankan. Sebagaimana yang tertera pada skrin sekarang, di antara 24 Oktober sehingga 30 Oktober 2021, terdapat 3 buah mukim yang mempunyai kes positif melebihi 80 kes positif. Mukim-mukim tersebut ialah Mukim Sengkurung dengan 205 kes, Mukim Liang 97 kes dan Mukim Kuala Belait 120 kes. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 12 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 5 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengadakan majlis membaca surah Yasin, tahlil dan doa kesyukuran sempena sambutan Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan kali ke-11 secara maya. Menyertai majlis tersebut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Bacaan surah Yasin, tahlil dan doa kesyukuran dipimpin oleh Awang Muhammad Amin bin Haji Salim, Pegawai Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama. Juga menyertai acara tersebut ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sambutan tahun ini diisikan dengan seminar yang diadakan secara maya. Peranan negara Brunei Darussalam semasa mempengerusikan ASEAN 2021 melancarkan rundingan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Kanada sebagai Priority Economic Deliverable amat dihargai oleh Kanada. Menurut Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke negara Brunei Darussalam, penajaan Kanada terhadap siri perniagaan ASEAN tahun ini menandakan sokongan dan komitmen ke arah pemulihan ekonomi selepas pandemik dan mengukuhkan rantaian bekalan. Jelas Puan Yang Terutama Janet Stovall, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bersama adalah salah satu cara untuk meningkatkan hubungan Kanada dengan ASEAN. Puan Yang Terutama menambah, berdasarkan kajian, perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Kanada akan meningkatkan keluaran dalam negara kasar KDNK ASEAN sebanyak $39.4 bilion Amerika. Working with Canadian companies to bring more investment into Brunei and to work with Bruneian companies, including in the oil and gas sector, agriculture, agri-food, agri-tech, defence and security, aerospace, and of course ICT. Universiti Brunei Darussalam melalui Sekolah Perdagangan dan Ekonomi UBD-SBE menganjurkan persidangan antarabangsa mengenai perniagaan, ekonomi dan kewangan yang diadakan secara maya. Persidangan yang diadakan selama 3 hari bermula hari ini bertema New Business Paradigm During Economic Uncertainties. Menyertai sidang Datin Dr. Hajah Anita bin Nurul Zahrina binti Pihin Orang Kaya Laila Wijaya, Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz, Naib Chancellor Universiti Brunei Darussalam, Profesor Wim Van Haverkeke, Profesor Inovasi Digital dan Usahawan University of Antwerp, Belgium dalam taklimatnya bertajuk Teknologi Digital, Inovasi Model Bisnes dan Inovasi Pembangunan Ekosistem, antaranya menyentuh mengenai tenaga teknologi digital yang berpotensi dan inovasi model perniagaan yang dapat memajukan teknologi-teknologi tersebut. Para ahli panel juga akan membincangkan mengenai Embracing Fintech in the Era of Business Uncertainty dan beberapa isu termasuk kesan COVID-19 dan isu-isu strategik dalam bisnes. 61 speaker perwakilan dari negara Brunei Darussalam, Thailand dan Indonesia menyertai sidang tersebut. Persidangan dianjurkan bersama oleh Fakulti Pengurusan Sains Universiti Silpakon, Thailand, Pusat Pendidikan Kewangan Islam Malaysia, INSIF, Universiti Teknologi Mara, Sarawak, Malaysia,
Kementerian Kewangan dan Ekonomi Brunei Darussalam, Bank Pusat Brunei Darussalam dan Institut Kepimpinan dan Kewangan Islam Brunei Darussalam. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD menjadi tuan rumah bagi mesyuarat lembaga eksekutif antara Persatuan Bank CAIBA ke-11 dan mesyuarat mekanisme kerjasama antara Bank ASEAN Plus 3 kedua. Mesyuarat yang diadakan secara maya itu bertema memperkasa masa depan dengan kemampanan dan digitalisasi dan dihadiri oleh perwakilan institusi kewangan terkemuka dari negara-negara ahli ASEAN serta Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea. Berucap semasa mesyuarat, Awang Haji Sofian bin Muhammad Jaini, pemangku pengarah urusan agensi pelaburan Brunei yang juga selaku ahli lembaga pengarah-pengarah BIBD menyentuh mengenai pemulihan institusi perbankan ASEAN di sebalik cabaran dan ketidaktentuan dalam masa beberapa tahun lalu menerusi pembentukan asas kewangan yang kukuh dan pengurusan yang berdisiplin. Pada mesyuarat itu, Dayang Haja Rokiah binti Haji Badar, pengarah urusan Bank Pusat Brunei Darussalam dan Tuanan Terutama Deng Si Jun, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke ASEAN menyampaikan ucap tama. Dalam sesi perbincangan ini, mereka berkongsi maklumat, pengalaman dan topik-topik yang menjadi kepentingan bersama termasuk transformasi digitalisasi di tengah pandemik global, galakan generasi bank-bank akan datang ke arah pembangunan yang mampan. Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah sedang menganjurkan pertandingan seni khat yang akan berakhir pada 30 November 2021. Pertandingan antara lain bertujuan untuk mengenal pasti dan mengetengahkan individu-individu tempatan yang mempunyai bakat dalam penulisan khat. Ia juga dihasrat akan dapat melahirkan belia-belia Islam di negara ini yang dapat menguasai ilmu kesenian Islam, khususnya seni khat. Pertandingan seni khat pada kali ini dianjurkan dalam dua kategori. Yang pertama adalah kategori tradisional dan yang kedua adalah kategori contemporary. Hadiah-hadiah untuk para pemenang bagi kedua-dua kategori adalah berupa wang tunai sebanyak RM2,000 Brunei bagi pemenang tempat pertama, RM1,500 bagi pemenang tempat kedua dan RM1,000 bagi tempat ketiga dan seterusnya RM500 bagi setiap dua pemenang sagu hati. Orang ramai yang berminat boleh mendapatkan borang secara digital pada pautan butang yang tertera di bio laman sosial Instagram Pusat Kaligrafi iaitu khatcenter.bn. Masyarakat awam di kesemua peringkat perlu mengambil serius saranan yang dikeluarkan pihak kerajaan untuk sentiasa berada di rumah dan tidak keluar tanpa sebarang tujuan semasa operasi pulih dilaksanakan. Langkah demikian dijalankan bertujuan memastikan keberkesanan strategi pihak kerajaan untuk mengawal penularan wabak bahaya COVID-19 ini ditangani dengan jayanya. Semalam, 12 kesalahan dikenakan kompaun semasa operasi pulih yang dijalankan dari pukul 8 malam hingga 4 pagi. Kesemua kesalahan dicatatkan dari daerah Brunei Muara iaitu bagi pelanggaran kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Orang ramai diingatkan agar mematuhi semua arahan pihak kerajaan dalam strategi pengurangan pergerakan serta risiko penularan wabak berkenaan. Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE memaklumkan kepada pemohon yang menerima tawaran bersyarat bahawa tarikh bagi menghadapkan dokumen secara dalam talian untuk kemasukan Januari 2022 adalah dilanjutkan selama 1 minggu bermula 30 Oktober 2021 hingga 5 November 2021. Sebarang pertanyaan dan dokumen-dokumen yang disenaraikan di dalam surat pemohon bolehlah menghadapkannya ke alamat-alamat email yang tertera.